السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh? Mana ni tau selalu main yang mesej saya tu. Kerja kot noh, bergawi kot. Gawi tak apa. Jadi kita berhenti di hadis yang kedua. Muka surat sebelah kalau jawi tu, ataupun huraian hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Jadi huraian dia. Saya sebut sikit lah berkenaan dengan hadis yang kedua ni. Tajuk dia, kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Sebab apa? Kenapa dunia Islam, Nabi sebut lama dah, kenapa dunia Islam ni selalu ditindas, ataupun orang Islam sendiri, mungkin di negara dia sendiri dia ditindas. Sebab apa? Banyak musibah menjadi sasaran. Umat Islam menjadi sasaran. Umat Islam di India, di China, di Syria. Jadi hadis ini nak jelas sebab apa benda itu berlaku. Jadi hadis ni pada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, yang mana dia cerita satu hari Nabi SAW masuk rumah, dakhala alaiha fazi'an, masuk dalam keadaan takut dan cemas. Kemudian Nabi kata, la ilaha illallah wa wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaanlah bagi bangsa Arab. Kerana apa? Kerana dekatnya keburukan yang hampir datang. Kenapa sebut bangsa Arab? Sebenarnya dia merangkumi semua orang Islam. Sebab Nabi sendiri orang Arab. Nabi diutuskan di kalangan Arab. Dan bahasa orang Islam pun tentu adalah bahasa rasmi dia bahasa Arab. Al-Quran kan. Tentang nak mengaji agama, hadis, Al-Quran, semua dalam bahasa Arab. Sebenarnya hadis ni bahasa apa dia? Kecelakaanlah bagi sekalian anak Adam semua. Cuma Nabi sebut itu kawasan dia tuan-tuan. Sesuai dengan kawasan dia lah, uruf di situ. Bagi semua orang maknanya. Orang-orang terutama yang masih lagi belum menerima dakwah Islam ataupun belum lagi menerima Islam. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Nabi kata hari ini dalam sejarah tak pernah Ya'juj Ma'juj dia korek lubang dia. Nanti kita sebut siapa itu Ya'juj Ma'juj. Dia boleh korek sampai nampak lubang. Selalu dia korek tak nampak lubang. Dia korek. Tapi kali ni dia tebuk sampai dia nampak dah lubang. Dia dah boleh tengok apa yang ada di luar. Baik, kemudian Nabi buat macam ni. Halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Nabi buat macam ni. Besar ni. Jadi dalam ribuan tahun tuan-tuan setelah dikurung oleh Iskandar Zulkarnain, tapi ini kali pertama waktu Nabi masih ada, mereka dah berjaya melihat dunia luar. Baik, kemudian maka dia berkata, Zainab binti Jahshin tanya pada Nabi, adakah kita akan binasa sedangkan pada kita banyak orang baik? Adakah bala tu turun sedangkan di tempat itu masih banyak orang baik? Adakah di negara umat Islam, di kalangan orang Islam, bala akan datang sedangkan masih lagi ada orang yang soleh? Nabi kata, na'am, ya. Bala tetap akan turun idza kathural khabthu, apabila banyaknya keburukan. Banyak penzinaan, memang akan mai bala. Banyak maksiat tuan-tuan di satu tempat, sekalipun ada lagi orang soleh, tapi yang buat maksiat tu lebih ramai. Halla bihal bala. Bala tu memang akan turun. Bila bala tu turun, dia sapu semua. Baik ke, tak baik ke, orang biasa ke, sederhana ke, dia main disapu semua. Macam COVID, itu satu bala daripada Allah. Tapi bila bala tu datang, dia bergantung pada orang yang kena. Kalau orang tu orang yang baik, dia mati syahid.
Kalau itu orang yang jahat, sebagai peringatan, jangan buat maksiat. Covid ni seluruh dunia kita kumpul, boleh himpun dalam ni tuan. Kecilnya Covid tu, tapi dia dah bunuh orang lebih 6 juta. Seluruh dunia lebih 6 juta mati kerana Covid. Banyak tu. Termasuklah mufti kita, mufti Perak kita, apa nama, Datuk Harun Sani kan. Dia pun kena Covid tuan-tuan. Tapi kalau orang yang baik, kena bala tu turun, dia kena mendapat pahala syahid. Baik. Tapi saya nak ceritanya begitu. Sebab apa bala tu datang pada negara umat Islam? Percayalah, banyak umat Islam yang telah mengabaikan Islam. Sebab tu kadang-kadang Islam walaupun duduk di negara dia, kadang-kadang tertindas kerana mengabaikan Islam. Baik, kemudian kita tengok keterangan hadis ni. Kita berhenti di situ. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar, yang kata mengarang. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di sebuah tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, tak kira tempat ke, negeri ke, negara ke. Kalau kita ni negara lah tuan, ada sepadan-sepadan ni. Kemungkaran dan kefasikan, banyak maksiat. Sebab tu bila kita tengok banyak maksiat anak muda buat di TikTok, menari tergedik-gedik, kita tengok, sebenarnya kita risau, takut benda tu sedang mengundang bala. Bila bala kalau mai tak boleh buat apa tuan-tuan. Macam tsunami kan, boleh buat apa kalau mai. Canggih lagu mana pun, tengok di Hawaii yang terbakar tu kan. Mereka tu hebat lah. Tapi bila mai terbakar, tengok kan boleh buat apa. Kan mai mati Hawaii yang baru ni terbakar. Tengok di China baru ni kan, dalam awal bulan 8 dia kena apa, flood, kena banjir kan. Tengok ramai mati. Macam mana keadaan, tak boleh buat apa. Bila bala mai siapa pun tak boleh buat apa. China boleh buat apa, matahari tiruan kan, dibuat sekejap lah, berapa saat ni. Tapi dia tengok bila bala mai, benda tak boleh buat apa. Manusia lemah tuan-tuan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ni lemah. Baik, kemudian pasti akan menimpa semua orang yang ada di tempat itu, semua kena. Dan kena ingat, bala ni dimain dalam banyak sudut. Boleh jadi banjir, boleh jadi apa, gempa bumi, boleh jadi tsunami, boleh jadi juga wabak datang. Kalau Bani Israel wabak, mati 70,000. Pasal apa? Punca dia banyaknya penzinaan, zina banyak. Jadi umat Nabi Musa ni 70,000 lebih mati sekelip mata tuan-tuan. 70,000. Pasal apa? Penzina banyak masa tu. Satu orang perempuan berhias jadi penzinaan, jadi berbahaya lah, banyak sangat berzina, bala datang, habis mati tuan-tuan. Dan boleh juga jadi juga bala bila banyak orang buat maksiat di sesebuah negeri mengabaikan Islam, Allah akan lantik pemimpin yang zalim dan yang jahat menguasai dia. Pasal apa? Sebagai hukuman pada dia. Pasal pemimpin kalau baik macam Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang baik, kebaikan ni rakyat semua merasa. Tapi kalau pemimpin itu zalim, maka kejahatan ni semua orang kena. Sebab tu bala boleh main dalam banyak sudut. Kita nampak ke tak nampak? Baik. Kemudian jangan nampak bala ni nak tunggu apa, gempa bumi je, kan? Bala banyak tuan-tuan. Kemudian tidak hanya menimpa orang yang jahat sahaja, tetapi orang yang soleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing di hari kiamat akan dihisap mengikut amalan yang telah dilakukan. Semua kena. Dan ini dinyatakan dalam surah Al-Anfal, jelas. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah oleh kamu akan apa? Bala. Fitnah dalam ayat ni azab ataupun bala yang Allah turunkan, la apa? Yang tak kena pada orang zalim, minkum khassah, yang kena pada orang zalim sahaja, tak. Takutlah kamu akan azab yang Allah Ta'ala turunkan, yang mana tak kena semata-mata pada orang zalim, yang tak zalim pun kena. Cuma nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dengan niat. Benda ni juga dah disebut dalam hadis yang lain. Kita tahu cerita Abraha kan, masa Abraha nak hancurkan Kaabah, kemudian datang burung ababil. Sebelum tu tuan-tuan dah ada golongan nak hancurkan Kaabah, bukan Abraha ya. Memang dah ada pun golongan yang lain sebelum Abraha. Nabi sebut dulu sebelum Abraha ni ada satu golongan juga yang mana dia benci dengan Kaabah, dia nak hancurkan Kaabah. Dia bawa tentera ramai, fa idza kanu bi bayda, sampailah dia berhenti di satu tempat yang apa, luar lapang macam pasar tuan-tuan. Tentera ni berhenti di pasar,
Ada lah orang berniaga apa semua, ada kanak-kanak, ada orang perempuan, semua ada. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan minal awwalina wal akhirin. Allah Ta'ala tenggelamkan semua ke dalam bumi. Semua tenggelam. Yang ada di situ semua tenggelam. Tenggelam terus. Maka isteri Nabi SAW tanya, kenapa tenggelam semua? Sedangkan dalam tu ada orang yang tak terlibat. Ada orang yang berniaga, ada kanak-kanak, orang perempuan. Kata Nabi, semua ditenggelamkan. Yukhsafullahu minal awwalina wal akhirin thumma yub'asuna ala niyatihim. Semua ditenggelamkan, cuma mereka nanti akan dibangkitkan di atas niat mereka. Makna dia apa? Siapa yang pergi, yang duduk di situ, dia nak pergi pasar contohnya, nak berniaga, dia niat dia baik, betul tak? Kiranya dia mati syahid, akhirat nanti dibangkitkan sebagai orang mati syahid. Kalau ada orang di situ dia orang yang soleh, kat dunia dia kenal sekali, tapi dibangkitkan nanti dia akan dibangkitkan bersama orang yang soleh. Itulah menunjukkan tuan-tuan, jangan bersahabat dengan orang-orang yang banyak melakukan maksiat. Sebab maksiat ni kalau turun, kita hidup sekali pun kena. Jadi jangan apa, musahabati apa, ahlul fasiqin, orang fasik ni jangan. Jangan kita bersahabat dengan orang yang fasik. Apatah lagi orang yang apa, munafik, kafirin, yang tak beriman, banyak melakukan dosa. Sebab bala ni kalau mai, kita yang duduk dekat pun sekali kena. Itu yang tuan-tuan baca kisah Nabi SAW waktu Nabi nak pergi ke perang Tabuk. Bila lalu di sumur kaum Nabi Saleh, kaum Samud, Nabi takut. Nabi tutup kepala, Nabi cepat-cepat. Pasal apa? Tempat ni pernah turun bala tu. Sampai macam tu. Tempat yang pernah diturunkan bala, makruh pergi. Makruh. Baca hadis sahih kan, Nabi bagaimana Nabi dengan para sahabat sampai di sumur kawasan kaum Nabi Samud. Padahal antara Nabi dengan kaum Samud tu ada lebih 2000 tahun. Lama dah. Kaum Samud tu bangsa Arab Aribah, bangsa Arab kuno. Kejadian tu ribuan tahun, lebih 2000 tahun lebih. Tapi Nabi pergi di situ, Nabi suruh sahabat-sahabat cepat. Dan Nabi tutup kepala, dan Nabi kata jangan lalu di tempat ini melainkan kamu dalam keadaan menangis dan takut. Banyak orang kadang-kadang dia ada duit banyak, dia pergi tempat-tempat yang diturunkan bala, dia duduk gelak-gelak bergambar. Makruh sebenarnya, tak haram, makruh. Nabi cepat-cepat. Tuan-tuan kalau tahu ini tempat yang pernah diturunkan bala, kalau boleh jangan pergi. Kecuali tuan-tuan pergi bala yang disebut dalam Quran lah, macam kaum Ad, kaum Samud. Ni tuan-tuan kalau pergi pun ambil pengajaran. Tengok duduk saat ambil pengajaran sudah. Bukan duduk seronok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi apa? Nabi Muhammad SAW malah masa zaman Nabi tu masih lagi ada sumur kaum Samud, masih ada lagi perigi kaum Samud. Ada sahabat ambil air dia, Nabi tak bagi ambil air dia. Ada sahabat dah ambil buat adunan tepung nak buat makanan. Nabi suruh adunan tu bagi binatang yang makan, jangan makan, makruh. Air perigi itu dah ribuan tahun pun itu tempat yang pernah diturunkan bala yang dahsyat. Jadi tempat tu makruh. Sebab tu makruh, antara air yang makruh air itulah sumur kaum Samud. Jadi tuan-tuan tahu, macam sama juga kalau kita dah tahu tempat itu kaum Sodom, kan ada tempat Sodom di Jordan, yang bumi diterbalikkan, golongan yang laki suka laki, perempuan suka laki, perempuan suka perempuan. Lama dah ni, sebelum zaman zaman Nabi Muhammad SAW, LGBT ni lama dah kan diterbalikkan bumi. Kan ada orang pergi tempat-tempat tu, pergi seronok, bergelak ketawa, makruh. Kalau pergi ambil pengajaran, cepat-cepat pindah. Nabi kata apa kata para sahabat? Nabi kata apa? Takut musibah yang pernah timpa depa kena juga pada kamu. Padahal benda dah lama. Jadi jaga-jaga tuan-tuan kalau pergi. Sama kalau pergi di Rom dulu kan, Pompei, Itali kot Pompei tu. Pompei ni antara kita kata Pompei ni diturunkan bala sampai hilang dalam peta sejarah tu Pompei. Tuan-tuan baca pasal Pompei. Pompei bukan kaum Nabi Lut. Pompei kemudian. Kaum Nabi Lut dulu lagi, atas lagi. Kaum Nabi, tapi kejadian Pompei tu macam sama dengan kaum Nabi Lut. Pompei ni bila Allah Ta'ala, tuan-tuan baca sikit Pompei. Yang tuan-tuan tengok banyak gambar orang tunjuk. Macam orang kata kaum Nabi Lut. Gambar tu bukan kaum Nabi Lut. Itu kaum Pompei. Kaum Nabi Lut habis ya tuan-tuan. Licin tuan-tuan. Habis langsung. Dia terbalikkan bumi. Yang kita tengok, yang orang kata kaum Nabi Lut, tuan-tuan cari kat Google tu, itu bukan kaum Nabi Lut, itu tempat lain, tu Itali kot, belah Itali, Pompei.
Pompei kalau tuan baca cerita dia macam kaum Nabi Lut, satu pekan yang cukup hebat dengan maksiat, hebat. Sampai bila bala turun, dia gempa bumi, gunung berapi, tak pernah meletup, tiba-tiba meletup, habis, tenggelam Pompei, mati semua. Jadi bila Pompei orang jumpa Pompei yang dah tenggelam, Maharaja Rom Hercules masa tu pun malu, dia minta rahsiakan. Pasal apa? Di dinding Pompei ni punya banyak gambar lucah. Dinding dia pelukis dengan, tapi lukisan tu lukisan berwarna real lah. Tulisan dah ribuan tahun. Terkejut, tak pernah ada satu kampung yang macam tu. Malah pusat pelacuran banyak, yang LGBT pun ada. Memang pusat Pompei tu pusat memang buat maksiat sungguh. Sekali bala sampai berapa tahun disembunyikan daripada luar. Lari tak sembunyi dah lah. Tuan-tuan boleh type di Google, tengok lukisan di dinding Pompei, teruk. Tu yang tuan-tuan duk tengok Gunung Venus ke? Yang tuan-tuan type saja di Google, dia tunjuk gambar-gambar kaum Nabi Lut, bukan, itu kaum Pompei. Jadi yang katanya mereka semua mati, dan malah panasnya tak panas tu bila Pompei tu kena larva, ada yang tak dan buat apa, tak tahu larva tu tiba-tiba datang. Macam kalau jadi gunung berapi, tuan-tuan, gunung berapi Amerika bukan boleh buat apa. Kalau di Amerika tu, bawah Amerika tu banyak saja gunung-gunung berapi yang tak mustahil dah lagi berapa puluh tahun, ratus tahun dia aktif semula, dia aktif balik. Bila dia aktif, tuan-tuan, ada gunung berapi tak meletup lama dah, tapi sekali dia meletup tak boleh buat apa. Kekuatan yang lebih kuat daripada nuklear lagi, tuan-tuan. Baik, malah gunung berapi ni bila dia meletup, dia akan keluar gas beracun. Beracun boleh mati semua yang duduk dalam jarak berapa radius tu boleh mati. Baik. Kemudian mengikut amalan yang dilakukan, kaum Pompei tadi, tuan-tuan, panas tak panas larva tu, bila kena kat depa, otak depa jadi kristal, tuan-tuan, jadi kristal. Pasal apa? Terlalu panasnya gunung berapi tu. Itu saya sebut, kalau ada orang yang soleh duduk di situ, dia duduk dengan kaum-kaum Pompei, dia tak berzina mai bala hang kena sekali. Sapu bersih. Bila kita tahu tempat tu maksiat, Nabi pun lari. Padahal kaum Samud dah lama. Jangan kita rasa aku amalan banyak, tak apa, jangan. Ada orang kadang-kadang dia ada sombong sikit, biasa dia amalan banyak, berzikir banyak, rajin tahajud apa semua, boleh relax kot. Jangan, bala nanti mai dia sapu semua. Nabi pun lalu dengan cepat tempat-tempat maksiat. Tuan-tuan luar negara, tuan-tuan tahu ni tempat-tempat maksiat, jangan duduk lama. Ni tempat maksiat, tuan-tuan cepat-cepat lah. Saya dengar ada sebahagian, adalah ustaz-ustaz bahagiannya pergi Thailand. Tuan-tuan pergi Thailand, carilah benda yang elok, cari tempat elok, tempat orang mengaji pun banyak di Thailand tu. Dia bukan pergi situ, dia pun pergi jalan-jalan, pergi tempat-tempat pelacuran. Dengan alasan apa? Saja nak tahu kat sini macam mana lah. Tak payah tahu. Siapa nak tahu benda-benda lagu tu? Saya dengar. Betul, orang nak tuduh BP lah, buat macam mana? Betul tak? Tapi kita jangan, lagi satu, jangan menimbulkan fitnah. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis, kalau siapa yang menimbulkan fitnah, maka kesalahan tu bergantung pada dia, bukan orang yang tuduh. Contoh, kita pergi Thailand, kalau kita pergi Thailand pergi pondok, orang tuduh tu salah orang lah. Ni kita pergi Thailand, memang kita pergi tempat-tempat tu, tempat-tempat apa? Memang maksiat. Tempat yang pelacur duk deret ya, tuan-tuan, dalam hotel. Sebelum ada hotel check in tu di situ, kita duk pergi lalu situ. Lepas tu jadilah isu di kampung kita. Kesalahan tu adalah pada kita, bukan pada orang kampung. Pasal kita yang meletakkan diri kita di dalam fitnah. Boleh, sebab tu kita tak boleh berdoa-doaan. Kita berjalan berdoa dengan orang perempuan, jalan berdoa. Lepas tu orang jumpa, kenapa berdoa? Kami tak apa-apa menyembang. Maka jadilah isu di kampung, mereka dah buat begini. Kesalahan tu pada kita. Sebab tu jangan sesama sekali kita letak kita ni dalam posisi orang boleh fitnah kita. Jangan pasal lah. Tapi kalau kita pergi Thailand, memang okey lah. Kita pergi Thailand, kita pergi tempat elok-elok. Balik-balik tepuk mata, kata kita pergi buat kerja tak elok, itu memang dia salah. Ni kita pergi Thailand bergambar dengan pelacur kat bawah hotel tu, bubuh kat Facebook. Ada orang kadang-kadang semua seronok pergi sana bergambar sini.
Ini semua kerja cari fitnah. Cari apa? Duduk di satu tempat yang orang boleh fitnah kita. Itu hukum dia haram. Elakkan diri daripada kita duduk di tempat begitu. Boleh lah. Tapi saya nak cerita, saya dengar cerita ustaz. Dia pun pergi. Kalau pergi tempat elok tak apa, dia pun pergi tempat-tempat tu, dia pun sendiri cerita kat saya. Ada grup ustaz sekolah, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz sekolah. Pergi Thailand, pergilah tempat elok-elok. Pondok-pondok, betul tak? Pesantren apa semua yang elok-elok di sana. Pondok-pondok punya banyak. Yang bagus-bagus, yang mengamalkan Islam lebih daripada kita. Ini tak, pergi tempat-tempat pelajuran. Sampai tahap dia boleh cerita kat saya tak pernah pergi Thailand tuan-tuan. Tak pernah sampai. Sampai tahap ustaz tu cerita kat saya. Yang agak sedihnya ustaz tu pengetua sekolah. Itu saya lagi sedih ya tuan-tuan. Bukan sahaja ustaz, pengetua sekolah boleh cerita benda ni bukan hebat. Benda ni aib dan memalukan. Memalukan diri sendiri. Dia kata di Thailand tu, dia kata ada satu pusat, dia kata saya tak tahu kat mana, dan tuan-tuan jangan pergi cari pula. Boleh pergi cari ni ni. Dia disebut umum, saya tak tahu Thailand tu besar. Tapi dia pergi tempat tu. Tempat tu dia kata masuk dalam ladang getah. Dah masuk ladang getah pergi mana? Dia ada satu pusat yang macam tertutup. Di situ banyak pelacur yang muda, bawah 18. Kenapa dia tertutup? Tak boleh, dalam undang-undang dunia tak boleh. Dia panggil itu boleh kena apa? Cas. Sebagai apa? Penyalahgunaan kanak-kanak ke apa tau. Tapi di sana ada. Dia kata dia cerita tu, dia kata dia tak masuk, tapi dia cerita tu macam mana boleh cerita? Macam memang saya rasa dia masuk. Saya dengar dia cerita, ini masuk, tidak pernah boleh cerita. Masuk dalam tu satu tempat tu, boleh tengoklah orang perempuan yang tak berpakaian, tapi bukan Islam lah semua dia. Kenapa pergi tempat tu? Jangan jadi mata lalat tu. Jadi orang yang baik tuan-tuan. Jangan kita jadilah macam jadi mata lebah, jangan jadi mata lalat. Mata lalat ni dia cari yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Mata lebah dia cari bunga yang wangi-wangi. Itu yang satu orang yang terkenal, nama dia Hamka. Ni saya nak cerita elakkan maksiat dan elakkan tempat maksiat, elakkan fitnah kita terlibat dengan maksiat. Bayangkan kalau katakanlah imam pergi Thailand, contoh imam, orang tengok imam duduk dengan orang perempuan seksi tu, tak contoh orang ambil gambar. Jadi isu saja nak bergambar dengan pelacur-pelacur kat Thailand ni, lawa-lawa pula. Itu semua isu fitnah. Dia akan jadi masalah pada kita. Kita dah tahu ini, elakkan, jauhi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Hamka menceritakan ada satu orang, zaman ni cerita lama dah, tahun dalam 60-an 70-an. Tuan-tuan muda-muda lagi lah masa tu. Hamka dia pergi Amerika. Ada seorang sahabat dia pergi Arab Saudi. Sahabat dia cerita kat Hamka, dia kata apa? Saya pergi Arab Saudi, saya tengok banyak pelacur di Arab Saudi. Memang ada pun dulu. Sekarang ni pun saya ada makin dahsyat dan di Arab Saudi. Makin teruk tu Arab Saudi ni. Jadi jumpa sana, walaupun sana ada Kaabah dengan apa? Madinah, Arab Saudi, tapi banyak pusat pelacuran. Dia kata dia macam terkejut lah. Sebuah negara Arab yang ada Mekah dengan Madinah, yang menguruskan Mekah Madinah ni, dia ada pusat pelacuran. Dia terkejut. Hamka senyum je. Hamka kata bagai Hamka kata, aku pergi Amerika, aku jumpa di sana orang yang baik-baik. Aku tak jumpa orang yang teruk. Makna dia apa? Kita pergi mana-mana pun kita cari apa sebenarnya. Kalau hang pergi Mekah, pergi mana? Duduk Masjidil Haram, duduk Masjid Nabawi, buat ibadah. Kita pun tak tahu, kat Mekah Arab Saudi ni ada pusat pelacuran. Macam mana boleh hantar? Hang pergi cari. Kita tak tahu. Saya mengaji Kuala Lumpur tuan-tuan, 4 tahun mengaji di sana, Nikah Islam Muslim Melayu. Saya tak tahu tuan-tuan di mana tempat yang tempat maksiat pelacuran. Kita tak tahu, kita tak pergi cari. Tapi ada kawan saya yang cerita. Ada kawan saya, dia pun malam-malam jalan, dia pun beritahu kat mana tempat maksiat, kat mana tempat datin-datin cari anak ikan. Dia pun boleh tahu. Kita pun terkejut, hampa ni main mengaji ke main buat apa? Main mengaji ke main buat apa? Dan kawan saya 2 orang tu, dia ada lalu di tempat, jangan pergi tempat lagu tu, belah-belah Caukik ke belah-belah, saya tak tahulah, belah-belah tu lah. Dia cerita, dia pun pergi, dia pun saja, dia rupanya ada bapa ayam. Bapa ayam ni dia promote apa?
pelacur kan. Dia promote. Kawan saya dua orang ni, dia saja nak ikut bapa ayam tu, saja nak ikut. Ini semua cari pasal. Kami bukan nak berzina pun, saja nak ikut kawan saya. Kawan saya pun meninggal lah tuan-tuan, accident. Tapi dia taklah berzina. Ustaz bagus, tapi saja nak tahu buat apa. Meninggal lah accident di Kuala Kangsar. Baru tahun lepas ke 2 tahun lepas. Sama umur dengan saya. Jadi dia cerita dia pernah ikut, dia pun dua orang saja ikut. Dia pun pergi kawasan yang maksiat tu saja ikut. Tuan-tuan kena tahu yang jaga pusat-pusat ni kadang gangster-gangster yang jaga. Bukan boleh main-main. Gangster-gangster ni kadang-kadang mereka pun ada juga kenal dengan pegawai-pegawai polis yang bagus-bagus ke, betul tak? Angkut dia pun baik-baik ke. Dia pun macam ada apa? Macam ada link lah. Itu yang kawan saya cakap lah. Bukanlah semua tuan-tuan. Itu yang baru ni polis kena tangkap ramai kan. Baru ni tengok yang didakwa. Yang kena tangkap kat disko baru ni. Polis tu banyak bagus, tapi ada sebahagian itu. Malah ada yang pangkat bagus pun ada. Baru lagi masuk berita kan. Baik, jadi tuan-tuan, dia ikut. Bila dia ikut, rupanya yang jaga pusat tu dia kan pergi bawa jumpa pelacur. Rupanya dia lalu tempat-tempat gangster dulu. Ada gangster-gangster yang tak perasan. Sampai dia masuk tak boleh buat apa lah. Last kali dia lari ikut tingkap kot. Dia tak berzina tapi lari ikut tingkap. Dia lari ikut tingkap. Yang pergi join tu buat apa? Dia bila dah masuk tak payah lari dah. Dia ada gangster jaga, jangan main-main. Hang nak main-main ke apa? Bisnes ni, ini bisnes benda ni. Yang pergi join untuk tahu. Tuan-tuan, itu benda yang tak ada manfaat. Dia tahu benda-benda kat mana pusat pelacuran, kat mana benda-benda. Itu ilmu yang tak ada kebaikan langsung. Kan kita dah minta pada Allah ilman nafi'ah, bagi kami ilmu yang ada manfaat. Itu ada manfaat ke? Tahu kat mana pusat-pusat maksiat. Itu bukan manfaat, itu bawa mudarat. Malah boleh bawa fitnah pada kita. Adakah kita terlibat dengan benda-benda yang macam tu? Baik. Jadi saya duduk Kuala Lumpur tuan-tuan. Kita duduk mengaji. Duduk UM, bukan saya, ramai lagi kawan-kawan saya. Duduk UM, duduk universiti mengaji. Habis tu kalau malam tak ada apa, pergi cari masjid-masjid yang ada ustaz bagus-bagus. Walaupun duduk Kuala Lumpur, kita jadikan Kuala Lumpur tu tempat yang ada ilmu. Tapi di Kuala Lumpur kita duduk, pergi cari tempat yang tak elok. Dia mula kata Kuala Lumpur ni teruk. Memang ada tempat-tempat yang macam tu, tapi hampir cari buat apa? Hampir cari buat apa? Carilah tempat yang elok-elok. Sebelum saya lupa, Mesir tuan-tuan. Di Mesir sampai sekarang tuan. Di Mesir tempat dia banyak bagus-bagus. Dia ada Masjid Al-Azhar, masjid-masjid Ustaz alim-alim. Di Mesir juga dia ada satu tempat macam tarian bogel tuan-tuan. Dia ada. Saya ingat ustaz saya cerita, saya tak pernah pergi Mesir tuan-tuan. Ada sebahagian budak Al-Azhar ni saja nak pergi tuan-tuan. Saja jangan pergilah, dah tahu tempat tu tarian bogel orang Arab Mesir ya. Pergi buat apa? Ada ustaz saya cerita kawan dia insaf sungguh. Insaf di pusat tarian bogel tu. Pergi Allah Ta'ala nak tunjuk kat dia, bagi dia sedap. Saja nak apa? Saja nak pergi, saja nak tengok. Dia dalam pusat tu, bila perempuan tarian bogel ni, dia menari, dia ada apa? Lampu suluh. Jadi bila dia pergi dekat orang yang duduk di kursi-kursi meja ni, dia menari kat depan tu, makna dia apa? Kena berbagi duit. Ada kawan ustaz saya ni, ustaz saya ngaji di Isudin ni, cerita kawan dia saja pergi. Tapi nak jadi ceritanya yang penari tu pergi menari depan dia. Dia tak tahu kena bagi duit. Punya lama penari bogel tu menari depan dia, lampu duk suluh kat dia. Orang dalam tu ramai, orang semua pakat tengok. Orang semua pakat tengok. Cari tempat lagu tu buat apa? Saya saja nak tahu. Tahu buat apa? Tahu buat apa? Baik, benda ilmu yang tak ada manfaat. Kemudian segera dibasmikan dan segala kemaksiatan adalah segera dimusnahkan supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Semua kena tuan-tuan. Jauhi tuan-tuan tempat-tempat maksiat, jauhi. Jadi saya kata sebut jadi mata lebah. Kalau sebagai pemimpin dia ada kuasa, kena tutup segala pusat-pusat lagu ni, kena buat ambush selalu supaya pusat ni tutup. Jangan ada tahu ni tempat maksiat. Sebagai pemimpin yang ada kuasa, wajib buat penguatkuasaan. Kalau kita sebagai rakyat yang tak ada kuasa, tahu tempat tu tak elok, jangan duk pergi. Baik, kemudian dalam hadis ini walaupun khusus disebutkan bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia. Saya sebut dah tadi.
Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus kerana adalah Nabi kita SAW sendirinya daripada kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebaran adalah kebanyakan daripada kalangan bangsa Arab. Nabi diutuskan untuk sekalian alam, tapi Nabi mula-mula berdakwah di kalangan bangsa Arab, dan bangsa Arab lah ini para sahabat yang melebar luaskan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Dan sedikit sekali pada bangsa lain yang terima, tak banyak tuan-tuan. Majoritinya bangsa Arab zaman Nabi yang beriman. Begitu juga halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam, adalah sangat banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab sendiri. Selain pada bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Betul, Islam mula-mula daripada tanah Arab. Dia banyak, saya nak cerita sehikmah dia banyak lah. Habis-habis masa pula tuan-tuan. Antaranya bukan apa, bangsa Arab ni bangsa yang jauh daripada tamadun. Dia jauh daripada segala tamadun dunia. Masa Nabi diutuskan di Mekah, ketika itu Rom maju dengan berbagai-bagai falsafah dan kemajuan. Parsi pun sama maju. Bangsa Arab ni jauh pada dia. Zaman Nabi diutuskan di India dan di China, masa ni tinggi dengan falsafah. China banyak dengan falsafah-falsafah. Tuan-tuan baca Cina, banyak falsafah-falsafah dia. Kata falsafah ni kata-kata yang bagus-bagus lah tuan-tuan. Nasihat-nasihat yang mengguris jiwa rohani, gitulah. Di Cina banyak falsafah, kata-kata yang indah-indah, nasihat-nasihat lah. Di India pula banyak dengan apa, penyembahan Tuhan yang berbagai-bagai, konsep ketuhanan yang berbagai-bagai. Di India cukup dahsyat. Bangsa Arab tak ada kaitan dengan semua. Jadi Nabi diutuskan, maka orang tak boleh kata Nabi cedok ilmu ni daripada falsafah Cina, daripada konsep ketuhanan Hindu, daripada apa kemajuan dan apa yang berada di Parsi dan di Rom. Orang tak boleh kait, sebab Nabi memang tak pernah apa, tak pernah ambil pada sana pun. Dan tak ada kaitan. Jadi Islam ni memang betul-betul pure daripada Allah SWT. Banyak lagi lah hikmah yang lain. Jadi dah bahasa rasmi kita bahasa Arab, sebab Al-Quran dalam bahasa Arab. Itulah pengenalan bagi orang Melayu ni, orang Islam ni adalah bahasa Arab. Sebab kita semua pakat baca Quran. Tuan-tuan semayang tadi pun guna bahasa Arab. Semua bahasa Arab semayang. Allahu Akbar, tidak, Al-Fatihah, zikir, semua bahasa Arab. Itu bahasa ibadah kita, bahasa rasmi kita adalah bahasa Arab. Dia ada keistimewaan lah bahasa Arab yang tak ada pada bahasa lain. Ada, tapi nak cerita panjang tuan-tuan. Saya pun mengajar bahasa Arab. Saya pernah di Qatar ambil kursus bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni dia ada keistimewaan. Dan sebelum saya lupa sikit satu poin ya. Sekarang ni kebanyakan negara barat telah menukar manuskrip lama mereka ke dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab lah satu-satunya bahasa yang dah tua kita boleh baca dan kita faham. Al-Quran. Tentang beritahu saya, ada tak kitab yang lama macam Quran kita boleh baca faham macam Quran? Tak ada. Kalau kitab kita dulu-dulu pun tuan-tuan, dia memang apa, orang lain yang tulis. Injil bukan Nabi Isa tulis, orang lain yang tulis. Lepas tu dia banyak-banyak naskah-naskah, bukan bahasa dulu. Kalau bahasa dulu tak faham tuan-tuan. Kalau bahasa dulu tuan-tuan, 1000 tahun yang lepas, tak kira bahasa pun. Zaman Nabi SAW lebih kurang dalam 1500 kan. Semua bahasa yang ada di dunia ni 1500 tahun yang dahulu, kalau kita kembali, kita tak faham dia bercakap apa. Lain, dia berubah bahasa ni. Berubah. Tapi Al-Quran punya maintain tuan-tuan. Itu orang putih ni, manuskrip lama, file-file rahsia di negara mereka Arab kan. Mereka simpan, baru simpan dalam arkib negara mereka. Sebab benda itu akan tersimpan. Takut apa? Nanti kalau tak kiamat lagi lah, orang bukan Islam lah, nanti mai anak cucu mereka yang hidup mungkin lagi 500 tahun, mungkin lagi 700 tahun, mereka boleh faham manuskrip lama tu dengan mudah. Faham bahasa Arab boleh baca kan, tidak susah nak faham. Ibarat-ibarat lama dulu lain, tak sama. Tu yang tuan-tuan baca Jawi kuno kan lain. Jawi kuno kan lain, bukan semua orang boleh baca Jawi kan, berubah-ubah. Kadang-kadang orang yang baca kitab lama dia tak boleh aja. Orang yang baca Jawi lama dia tak boleh baca hak baru. Hak baru punya banyak waw, alif, hamzah banyak tambah. Kalau yang bererti Jawi baru, hak lama dia tak erti. Jawi dulu kalau bumi dia je apa? Ba, waw, mim, bom. Kita semua berada di bom, atas bom. Bukan atas bom, atas bumi. Dia malah ni banyak. Itu yang banyak tersilap baca khutbah. Committed. Berkat perlih ditulis, kita mestilah committed. Imam ni dia pandai bab Jawi, tapi Jawi lama. Dia tulis committed. Imam tengok committed. Oh, imam pelik tengok. Kita mestilah committed.
Tunggu jadi tuan-tuan. Dia tak boleh baca, committed. Sebab itu perak lah ni, dia buat dah kan. Yang istilah susah dia buat kurungan. Kurungan dia tulis Rumi. Di Perak jadi juga fakulti. Sebelum kita buat kurungan tu, fakulti. Tu imam lama baca Jawi lama tak ada masalah, tapi fakulti Jawi baru. Fakulti, tahu fakulti kat universiti tu, fakulti pendidikan, fakulti apa? Bahasa, macam-macam fakulti ada. Dia tengok kerajaan telah menyediakan banyak paku lantai. Jauh tuan-tuan. Paku lantai jadinya. Dia lain tu. Bahasa Arab tak dia maintainnya. Tapi biasalah Tok Khatib ni dia baca dia confident. Dia dengar aku paku lantai. dia tak rasa apa. Kita makmum dengar paku lantai mana pula. Baik, kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa daripada keturunan Nabi Adam AS. Ingat, Ya'juj Ma'juj bukan macam cerita Lord of the Ring. Pernah tengok Lord of the Ring? Bukan macam tu. Saya pun tengok sampai habis tuan-tuan Lord of the Ring. Seronok cerita dia. Ramai orang tengok. Sebab cerita Lord of the Ring adalah cerita yang mana penulis itu dia baca Al-Quran, dia baca Injil, dia baca Taurat, dia baca semua. Dia buat cerita. Cuma dia mereka lah. Cerita baik Gog and Magog ni, orang putih kata Gog and Magog, Ya'juj dan Ma'juj, dalam semua kitab, hampir semua kitab ada. Malah dalam cerita bangsa-bangsa yang bukan apa, bangsa yang bukan Islam, ada cerita tu, cerita daripada orang tua-tua mereka. Cerita dua makhluk pemusnah, Gog and Magog. Tapi Lord of the Ring tu dia bagi nampak dramatik sikit, dengan muka macam alien lah, telinga capang lagu tu, badan besar. Ya'juj Ma'juj bukan macam tu. Tapi tidak tak nampak hebat lah. Itu yang dia lawan kan, tengok cerita Lord of the Ring. Tapi itulah gambaran dia pada Ya'juj Ma'juj. Malah kalau tuan-tuan perasan cerita cerita Lord of the Ring tu, bila mati semua Ya'juj Ma'juj ni, mayat dia penuh kat bumi kan, busuk bumi. Macam mana dia buat? Datang burung. Masa nak kata tuan tengok sampai habis, dia burung mayat dia angkat buang. Itu sebut dalam hadis. Dalam hadis Nabi sebut. Tu saya kata dia ambil semua, dia gabung semua daripada Islam, daripada Kristian, Yahudi dan cerita-cerita kuno masyarakat. Tak silap saya masyarakat di Eropah kot ke China, dia ada cerita kuno bukan Ya'juj dan Ma'juj. Tak apalah, dipendek ceritanya. Ya'juj Ma'juj ni dia bangsa Nabi Adam. Dia bukan macam alien, dia macam orang tuan-tuan. Macam kita sebiji. Jangan ingat bila sebut Ya'juj Ma'juj kepala ada 6 bukan. Ada orang dia ingat Ya'juj Ma'juj dia lain. Kaki ada 8 bukan. Sebiji macam kita. Cuma Nabi gambarkan. Nabi ada gambarkan muka dia. Nabi ada gambarkan. Macam mana kita tengok sini. Lalu yang dahulunya banyak buat kerosakan di muka bumi, Ya'juj Ma'juj ni dia sangat kuat. Benda yang kita tak dapat nafikan. Ya'juj Ma'juj ni dia sangat kuat. Bukan kuat biasa. Very powerful. Tidak ada manusia yang boleh mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Itulah Ya'juj Ma'juj. Very powerful. Sangat kuat. Sehingga kan tuan-tuan ingat dalam surah Al-Kahfi menceritakan tentang apa? Iskandar Zulkarnain. Ingat tak? Ni kita baca dulu. Yang dahulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi ini, lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain. Siapa Zulkarnain? Satu penguasa. Ingat, di bumi ni yang pernah kontrol satu muka bumi hanya 4 sahaja. Ada 4 orang sahaja yang pernah memerintah satu bumi. China kuat sekarang ni, tapi China tak kontrol satu bumi. Amerika kuat, dia tak kontrol satu bumi. Rusia kuat, tapi dia tak kontrol satu bumi. Ukraine pun dia tak berjaya nak tawan pun. Perang tak habis lagi. Tak ceritanya tak ada orang yang boleh kontrol satu bumi kecuali 4. 2 Islam, 2 kafir. Yang Islam Nabi Allah Sulaiman dengan Iskandar Zulkarnain. 2 lagi kafir siapa? Bukhtansa dengan Namrud. Mereka ni yang kontrol satu bumi. Selain pada tu tak ada. Tak ada siapa pernah kontrol satu bumi. Hebat lagu mana pun dia tak boleh tawan semua. Iskandar Zulkarnain pun tidak boleh mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Baca dalam Quran. Bila Iskandar Zulkarnain sampai di satu tempat, baik, dan saya baca, dan pengikut-pengikutnya dengan dinding yang terbuat daripada campuran besi dan tembaga, maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat. Saya pelik sebab Iskandar Zulkarnain ni semua tentera yang berhadapan dengan dia musnahkan semua. Semua yang melawan lah, yang menentang. Yang menentang dengan Iskandar Zulkarnain ni semua dikalahkan. Tapi tangkis Ya'juj Ma'juj, Iskandar Zulkarnain tak musnahkan dia. Itu yang menjadi persoalan.
Ini soalan. Malah bila ada satu kaum yang dia sampai di satu tempat, satu kaum yang yakaduna yafqahuna qawla. Ya, Iskandar Zulkarnain ni hampir-hampir tak faham dia bercakap bahasa apa. Kan Iskandar Zulkarnain kontrol satu muka bumi. Ada satu kaum ni tak faham apa benda dia nak bagi tahu. Tapi dengar-dengar, oh dia nak bagi tahu apa? Ada Ya'juj inna Ya'juj wa Ma'juj yufsiduna fil ard falnaj'alka lana kharjan an taj'al bainahum saddah. Maksudnya Ya'juj Ma'juj ni buat kerosakan di atas muka bumi. Boleh tak kami bayar hang upah, hang buatlah satu tembok besi antara kami dengan Ya'juj Ma'juj. Iskandar Zulkarnain dia tak pergi serang Ya'juj Ma'juj. Tapi dia buat apa? Dia buat tembok kan. Dia kata apa? Buat main dia bila dia nak beri dia upah bayaran, dia kata tak perlulah. Aku pun kaya, Allah Taala kurniakan aku kekayaan dan menguasai seluruh muka bumi. Ini lebih baik pada benda apa nak bagi. Dia cuma minta tolong buat main besi. Kemudian besi itu dibakar. Bakar sampai jadi warna merah, kemudian baru dituangkan cairan tembaga. Jadilah dinding itu daripada apa? Daripada besi yang bercampur dengan tembaga. Dinding dia. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, dan Iskandar tu kena kata apa? Dan pada ketika itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah, sehinggalah dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat. Dan ketika itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, maka ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Ya'juj Ma'juj. Jadi tuan-tuan, Iskandar Zulkarnain buat, dan Iskandar Zulkarnain beritahu mereka takkan boleh tebuk dan tak boleh panjat. Sehinggalah datang janji Tuhan, dinding ini akan hancur lebur dan mereka akan keluar. Dan dia sangat menakutkan, tak boleh digambarkan. Tuan-tuan tengok cerita Lord of the Ring, dahsyat. Gog and Magog ada tu. Tapi cerita apa? Cerita Ya'juj Ma'juj sebenarnya lebih dahsyat. Walaupun Ya'juj Ma'juj ni taklah rupa macam apa, macam cerita tu, tapi dia lebih dahsyat. Apa yang berlaku setelah keluar Ya'juj dan Ma'juj tak dapat digambarkan dalam kepala kita. Sebab apa? Boleh dikatakan dia akan bunuh semua. Ya'juj dan Ma'juj, dia bukan bunuh orang Islam, dia bunuh yang bukan bangsa dia. Itu perangai dia. Dia akan bunuh yang bukan bangsa dia. Kenal bangsa dia, dia ada rupa dia. Sebelum saya lupa, Nabi Nuh ada 3 anak, Ham, Sam dan Yafis. Ya'juj Ma'juj ni daripada Yafis bin Nuh. Yafis bin Nuh. Jadi dia keturunan Nabi Nuh jugalah, daripada anak dia Yafis. Dan mereka punya rupa Nabi ada sebut dalam hadis, muka mereka ni muka besar, dahi luas, tapi mata dengan hidung kecil. Mata dan hidung kecil. Seolah-olah muka mereka ni macam perisai yang ditempa, perisai yang diketuk. Muka mereka tu macam kemek sikit nampak. Macam itulah rupa dia lagu tu. Tu yang ada orang cuba kaitkan muka mereka macam Mongol lah, macam iras-iras Mongol. Sebab tu ada ulama yang kata Mongolia, Tatar. Ada yang kata Mongol itulah sebenarnya Ya'juj Ma'juj yang telah lama keluar di atas muka bumi. Saya tak pasti tuan-tuan. Memang ada pandangan yang sebut lagu tu. Ramai juga yang sebut. Dan siapa yang baca cerita Mongol, boleh saya baca sikit kita? Boleh ikut tak? Boleh ya? Dah syuruk ni? Ke tuan-tuan nak makan roti canai dulu? Tak apa, boleh kita teruskan sambung sikit tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, ada yang kata Mongol. Sebab tu dalam kes ada yang kata pintu tu dah pecah dan bangsa ni dah keluar. Kebanyakan pengkaji eskatologi ni orang yang mengaji hukum ilmu akhir zaman. Saya tak tahu sangat tuan-tuan. Orang yang mengaji sungguh dia tahu. Saya tahu sikit-sikit. Macam Ustaz Auni Abdullah, Ustaz Zulkifli Ahmad Indonesia tu, Zulkifli Muhammad. Kemudian Syekh Imran Hussein daripada Trinidad. Dia pun ni mengkaji. Sama juga siapa lagi yang kaji dalam TV tu. Allahu Akbar. Yang hari kiamat tu doktor apa? Doktor Daniel. Dia juga, depa ni boleh kata semua sama tuan-tuan. Pengkaji akhir zaman dia akan kata apa? Ya'juj Ma'juj memang dah keluar. Dia memang dah keluar. Dia duduk bersama dengan kita. Siapa dia? Khilaf. Ada yang kata dia adalah Tatar dengan Mongol.
Tatar dengan Mongolia, depa ni satu keturunan tapi macam ada dua puak. Turki daripada Turk, bapa daripada Turk. Tatar dengan Mongol. Muka dia macam Nabi sebut, muka dia pun macam perisai yang ditempa di tengah dia. Mata dia, hidung kecil, mata kecil. Ada yang kata boleh jadi bangsa Cina. Pasal Cina kan ramai. Cina berapa ramai? 1 bilion kan? Tak, satu hari kan 1 bilion kot rakyat dia. Sangat ramai Cina. Dia duduk merata tempat. Dan Cina sangat kuat, tuan-tuan. Cina sangat kuat. Cina mempunyai aset nuklear yang sangat banyak. Kalau diguna semua nuklear dia tu, tuan-tuan, bila guna nuklear, yang mati banyak. Zaman Hiroshima tu kan, waktu Amerika jatuhkan bom nuklear atom tu, di Hiroshima mati 70,000 lebih. Nagasaki pun 70,000 lebih. Campur semua, tuan-tuan, lebih kurang mati 200,000 lebih. Tuan-tuan dengar takut. Tuan-tuan tahu tak, bom nuklear Hiroshima dengan Nagasaki itu sangat lemah nak dibandingkan yang ada sekarang. Yang ada sekarang ni beratus kali ganda lebih kuat. Dan kita kena tahu, dulu sekali jatuh pun mati 70,000. Sekali jatuh tu belum kira yang kena radiasi nuklear tu. Radiasi tu boleh kanser dan sebagainya, mutasi kan. Itu sekali tu. Sekarang ni kita punya bandak lagi rapat, betul tak? Amerika semua rapat-rapat. Memang tu Albert Einstein dia dah sebut. Dia kata apa? Aku tak tahu perang dunia yang ketiga pakai apa, tapi yang aku pasti perang dunia yang keempat pakai pedang dan batu. Albert Einstein sebut dia yang jumpa nuklear kan, dengan apa? Julius Robert Oppenheimer. Tengok belum cerita Oppenheimer? Tuan-tuan tengok cerita teddy bear tu, cerita apa? Barbie. Dia ada cerita keluar dua sekali. Cerita Barbie dengan Julius Robert Oppenheimer tu. Saya nak tengok cerita Oppenheimer tu, tuan-tuan. Sebab Christopher Nolan ni cerita dia banyak benda yang suruh kita berfikir. Dia bukan Islam kan, tapi dia memanfaatkan akal dia. Dia orang Yahudi. Julius Robert Oppenheimer dia sama dengan Albert Einstein. Dia ni lah yang buat Manhattan Project tu, berjaya menghasilkan atom. Dan bila atom digugurkan, mati ramai. Tuan-tuan boleh baca di internet betapa menyesalnya. Albert Einstein menyesal, Julius Robert Oppenheimer pun menyesal. Dua-duanya Yahudi. Malah Einstein kata kat dia, apa Einstein kata? Dalam dunia ni tidak ada tikus. 5 minit kita tahu boleh kot tu. Boleh kan, saja bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan risau bila nak habis ni ustaz. Sebab 5 minit lagi. Saya pun ni juga tuan nak habis pasal ni. Baik, tapi saya nak habiskan benda ni. Bila nuklear dijatuhkan, walaupun mereka bukan Islam diorang ni, tapi dia sangat menyesal bila mati ramai. Mati sampai 70,000 sekali mati, tuan-tuan, 70,000. Ini jumlah di luar akal. Tuan-tuan boleh tengok di internet betapa lemahnya atom tu. Yang paling kuat yang kita tahu Rusia punya tu, bom hidrogen itu kan. Yang tu yang paling kuat. Sangat-sangat kuat. Memang tak dapat gambar. Kalau jatuh di Amerika tu berapa juta akan mati. Juta, tuan-tuan, mati sekelip mata. Ini dahsyat. Kita dengar, takut. Baik, jadi tuan-tuan, dua orang ni, apa yang Albert Einstein sebut, dia kata apa? Tidak ada dalam dunia ni tikus membuat perangkap dia untuk menangkap diri dia. Tak ada. Tapi manusia telah buat satu benda yang memusnahkan dia. Dia merujuk pada nuklear. Dia merujuk pada itu. Sebab tu dia sebut, Albert Einstein dia sebut kan dalam filem tu lah, engkau lah satu manusia lah. Dia sebut pada sahabat dia tu, Julius Robert Oppenheimer. Dia kata engkau lah manusia yang telah, engkau lah lelaki yang telah memberikan manusia pemusnah nak menghancurkan diri dia. Sekarang ni nuklear dah banyak. Mana negara yang tak ada nuklear? Mereka ada, Perancis ada, Britain ada, Rusia ada, China ada. Ni 5 kuasa besar, kuasa veto di PBB. Semua kuasa nuklear. Kalau kita kata China bangsa dia, wallahu alam, ada pandangan China dia boleh buat, dan China sekarang ni boleh jadi dia dah take over Amerika dah. Boleh jadi tentang dalam diam, kita tak tahu ekonomi dan ketenteraan dia. Siapa yang beli senjata pada China ni sangat open. Dia akan jual senjata tu dengan teknologi dia. Maka Amerika ni macam tutup. Dia jual dengan teknologi dia. Macam HQ4 saya baca aja, dia punya anti pesawat dia semua dia jual. Memang canggih bila lawan hak baratnya. Wallahu alam, kalau betul China dia guna nuklear dia, tuan-tuan, jutaan yang akan mati. Jutaan. Dan tu dia sebut bila nuklear dipakai, maka habis tamadun manusia. Yang akan datang kita akan berperang dengan
pedang dan tongkat. Tu Albert Einstein kata, aku tak tahu perang dunia yang kedua dah. Perang dunia yang pertama 1914, 1915. Perang dunia yang kedua 1938 bila Jerman attack Poland, jadi perang kan. Kita pun terlibat sekali tuan-tuan. Kan kita Jepun main attack, mungkin tuan-tuan pernah tengok Jepun. Pasal Jepun attack kita? Pasal British duduk kat Malaysia. Tu Jepun main attack, nak jatuhkan tentera berikat. Kita tak tahu apa, kita pun kena. Termasuk dalam part of the perang dunia yang kedua. Perang dunia yang ketiga, Albert Einstein nak kata apa? Pakai nuklear. Tapi dia kata, aku tak tahu pakai apa. Dia segan dan dia rasa bersalah. Dia dengan Robert Oppenheimer yang jumpa nuklear. Dan yang keempat, dia pasti pakai balik tongkat kayu dan batu. Pasal apa? Pasal dah habis tamadun manusia kerana nuklear. Baik tuan-tuan. Tapi adakah China yang maju? Wallahualam. Ada yang kata Amerika dengan Rusia. Ada yang kata, tapi banyak yang kata Tatar. Dan 2 minit kita tuan-tuan boleh kono. Kena bagi tahu ni, takut tuan-tuan tidur. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca cerita bab Tatar, boleh jadi betul. Sebab bila dia keluar tanpa baca cerita Tatar, memang kerja dia serang orang tuan-tuan. Dia serang hancurkan orang. Itu perangai dia ni. Dia macam orang gasar, orang kasak, macam tak ada tamadun. Dia serang, dia bunuh orang. Siapa yang pernah baca cerita Genghis Khan, waktu dia kumpul, dia kuatkan orang Tatar ni, dia nak melebar luaskan empire Tatar. Genghis Khan, dia telah membunuh secara kasar 46 juta. 46 juta. Sikit ke banyak tuan-tuan? Oi, banyak, 46 juta. 46 juta dia bunuh sebab Genghis Khan punya perangai, Tatar punya perangai. Dia kalau dia serang satu tempat, dia akan sembelih semua. Itu perangai dia. Dia potong kepala semua, dia buat gunung. Yang orang perempuan dia jadikan bini dia semua. Yang mana dia berkenan, dia jadi bini dia. Yang tak, dia bunuh semua. Masa dia serang, dia bukan serang Islam ya tuan-tuan. Memang Tatar, dia serang semua. Viking tau, Viking yang hebat, yang tentera Viking yang ada tanduk apa semua tu, dihancurkan oleh Tatar. Yang barat Eropah duk takut sangat Viking, Tatar hancurkan dia. Dia serang habis semua tempat. Dan dia serang, dia akan bunuh semua. Termasuklah daulah Islam di Baghdad. Sebahagian riwayat kata dia serang dan dia bunuh lebih kurang 1.5 juta umat Islam. 1.5 juta dalam beberapa hari. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Bukan dia bom, dia potong kepala dengan pedang. Bumi sana bermandi darah. Tapi Tatar pernah serang. Tuan-tuan baca, dia pernah main serang Nusantara lah. Masa dululah. Zaman itu, masa ni kan kerajaan Melayu Islam di sini. Dan dia pernah berhadapan dengan kerajaan, beberapa tentera kerajaan Melayu. Dia main sekali, dia kalah. Dia tak main lah. Kira hebat orang Melayu tuan-tuan. Bukanlah sekarang tuan-tuan. Sekarang saya tengok sedih hidup berjoget kat Ipoh. Tengok apa ni, Tatar main sembelih sekok tuan-tuan. Ini dulu kerajaan Melayu Islam dulu. Tidak, Tatar main serang sekali kalah, taubat lahum, tak main dah. Hebat tok-tok nenek kita dulu. Ni boleh sebut ni tuan-tuan, merangkumi semua kerajaan Melayu yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Selatan Thailand, di Kemboja, semua rumpun Melayu ni. Hebat, Tatar main sekali, dia tahu dia tak boleh lawan. Dia pergi tempat lain. Tapi Tatar dah bunuh 46 juta. Boleh jadi dia, wallahualam. Boleh jadi, wallahualam. Tapi Tatar ni tak ada apa dah tuan-tuan. Zaman dia dah habis dah. Tatar adalah di Mongolia apa semua tu lah tuan-tuan. Tapi dia tak sekuat dahulu. Wallahualam, saya tak pasti tuan-tuan. Tapi orang yang paling banyak bunuh orang, setakat kita tahu, bukan Tatar lagi. Yang paling banyak bunuh orang, setakat yang kita tahu, dialah paling banyak bunuh orang adalah siapa? Mao Zedong. Dia paling banyak. Dia rekod dia bunuh rakyat dia 55 juta. 50 juta tuan-tuan. Mao Zedong. Kebanyakannya dibunuh macam mana? Dia nak jadikan China negara pertanian, negara industri pada pertanian. Kebanyakan dibunuh tuan-tuan tanah. Susah, tanah dia pun banyak ambil. Macam mana nak buat kilang apa? Bunuh habis semua. Dan dia dah tukar, dia bunuh burung dan sebagainya, nak tukar jadi industri. Makanan berkurang di China. Selama pemerintahan dia, kebanyakan rakyat dia mati tak cukup makan. Lebih kurang 55 juta. 55 juta tuan-tuan, kita dengar takut tuan-tuan. Dan yang dibunuh tu rakyat dia banyak. Dan memanglah saya kata Mao Zedong tu zalim pada rakyat dia. Tapi dengan usaha dia tuan-tuan tengok China jadi apa sekarang? Sangat kuat. Dia buat satu benda yang drastik dan benda tu salah lah, memang salah. Tapi China sekarang jadi negara apa? Industri. Ni handset ni. Tuan-tuan pakai handset, laptop, handset, semua China. Dan tuan-tuan boleh tengok sekarang dah banyak kereta-kereta yang sangat-sangat canggih daripada China. Boleh tengok lah. BMW apa semua ni tuan-tuan, maksud dia pun nak Bentley, dia pun nak buat teknologi canggih-canggih tuan-tuan. Bukan Amerika, China sekarang ni.
Nak canggih yang boleh bercakap dengan dia, boleh bergerak apa semua. Teknologi yang canggih China. Dan saya tengok baru ni kereta jenama China, jenama apa tau. Rupa subhanallah punya canggih. Tak lama lagi orang tak pandang lah tuan-tuan. Bugatti, Lamborghini, kereta Cina lah ni. Handset di China dah pegang lah. Betul tak? Apple harap pada jenama Betul tak? Yang lain kalau dari segi function apa semua, handset Cina lebih hebat. Saya pakai handset Cina. Tuan-tuan pakai handset Cina apa? Ke tuan-tuan pakai Samsung dan Apple? Selain daripada tu semua handset Cina. Saya minta maaf tuan-tuan, saya terlajak masa. Tapi adakah bangsa Cina? Wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut depa Tatar ni banyak keturunan. Dan saya sebut kat tuan-tuan lah, yang nama Khan tu Tatar. Ya tak? Genghis Khan, Hulagu Khan, itu semua keturunan Tatar. Memang keturunan Mongol. Keturunan Yajuj-Majuj lah senang kata. Kawan saya pun ada, nama dia Saiful Khan nama dia. Dia pun Yajuj-Majuj jugalah kalau macam tu. Kalau kita kata Tatar tu, kita kata Tatar Yajuj-Majuj, dia Yajuj-Majuj lah. Ayub Khan kita punya timbalan polis, Yajuj-Majuj juga. Sebab tu Ayub Khan sebenarnya memang bila sebut Khan, dia darah dia sampai ke Tatar. Kalau pandangan saya lah, saya berpandangan semua itu bukan Yajuj-Majuj. Tapi perangai Yajuj-Majuj tu ada. Perangai lah. Sebelum Dajjal keluar, perangai macam Dajjal itu ada. Macam orang Kedah kata, Dajjal tunggu orang Kedah tu. Jangan duduk Dajjal aku. Jangan duduk berdajjal. Orang Kedah pun sebut lama. Perangai Dajjal itu ada. Tapi Dajjal belum keluar. Perangai Yajuj-Majuj dah ada. Bukan Yajuj-Majuj. Makna apa? Yang tuan-tuan tengok bunuh juta-juta ni, Mao Zedong dan sebagainya, tak boleh challenge lagi Yajuj-Majuj yang betul. Habis tu bila Yajuj-Majuj yang betul keluar, saya berpegang tuan-tuan. Walaupun banyak pengkaji eskatologi kata dah keluar, saya berpegang tuan-tuan sebenarnya belum. Pasal apa? Pelajar 4 minit. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Yajuj dan Majuj keluar ketika Nabi Isa sudah membunuh Dajjal. Jelas. Dan kedahsyatannya lebih dahsyat daripada apa yang berlaku sekarang. Jadi bila Nabi Isa bunuh dia Dajjal, kita tahu Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah kan. Yajuj dan Majuj boleh masuk. Itu beza dia. Pasal Dajjal ni dia sebab saya kata Yajuj-Majuj ni dia manusia. Dia manusia. Dia bukan alien. Macam Dajjal ni dia manusia tapi dia ada macam kuasa pelik. Betul tak? Dia ada macam kuasa yang pelik yang Allah beri izin, bukan kuasa dia, dengan izin Allah lah. Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Yajuj-Majuj boleh masuk. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi Isa bawa orang Islam yang selamat pergi mana? Siapa yang sempat ikut Nabi Isa naik Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina tinggi dia lebih kurang dalam 5 jam naik atas. Siapa naik Bukit Tur Sina, Allah hijabkan mata. Yajuj-Majuj dia tak nampak Bukit Tur Sina. Siapa duduk di Bukit Tur Sina, Yajuj-Majuj tak boleh naik pasal tak nampak. Selain daripada Bukit Tur Sina, boleh dikatakan manusia dan binatang sekali tuan-tuan. Dia bunuh semua. Dia tak kira hang Yahudi ke, hang Kristian ke, hang Hindu ke, hang bukan Yajuj dan Majuj, dia bunuh. Dia bukan bunuh orang ya, dia bunuh binatang, lembu yang tak tahu apa pun. Dia akan sembelih habis. Ya, dahsyat tak dahsyat? Tuan-tuan boleh gambar tak? Dan memang selain daripada orang Islam yang ikut Nabi Isa, boleh dikatakan semua mati. Berapa ramai mati? Sekarang kat dunia ada lebih kurang 8 bilion manusia, hampir kurang 7.2 bilion manusia. Bayangkan manusia yang boleh naik gunung tu berapa orang yang sempat ikut Nabi Isa. Yang lain habis. Islam ke bukan Islam, Yajuj-Majuj bunuh. Dan Yajuj-Majuj bunuh, dia kontrol satu muka bumi. Dia akan kata apa? Kita dah bunuh semua yang ada di bumi ni. Dia akan panah ke langit pula. Dia panah ke langit. Dia mari kita bunuh penghuni langit. Malaikat lah maksud dia. Dia panah langit. Bila dia panah langit, panah tu turun dalam keadaan berdarah. Darah ni Allah jadikan supaya depa apa? Depa fikir depa dah bunuh makhluk langit. Kami dah bunuh penduduk bumi dan penduduk langit. Depa berketawa. Nabi Isa dengan orang Islam yang di Bukit Tur Sina berdoa. Datanglah satu virus macam virus yang berada dalam hidung unta. Adalah hadis sebut macam tu. Virus tu akan serang tengkok Yajuj-Majuj. Dan Yajuj dan Majuj mati serentak. Mati serentak semua. Mati dengan doa. Jangan meremehkan doa. Makhluk yang paling kuat tentera dia pun mati dengan doa Nabi Isa saja. Dengan orang Islam yang sempat dengan dia. Bila dah mati, bumi busuk. Kenapa busuk? Pertama, orang yang Yajuj-Majuj bunuh. Dia bunuh habis semua. Binatang yang dia bunuh. Dan bangkai Yajuj-Majuj sekali. Penuh dengan mayat-mayat Yajuj-Majuj. Busuk habis. Satu muka bumi busuk. Macam mana nak buat? Doa lagi sekali. Munajat Nabi Isa dengan orang Islam. Datang burung. Burung tu buang semua. Kat mana? Wallahu alam.
Yang pasti burung tu ambil dia buang kat mana tak tahu. Mungkin burung tu terbang ke angkasa, burung kita tak boleh tuan. Mana boleh burung terbang ke angkasa lepas. Kapal terbang pun tak boleh terbang pergi ke apa? Boleh ke terbang pergi ke bulan? Tak boleh. Dia ada limit dia, altitude dia, terbang meletup dia tuan. Jadi mungkin dia keluar angkasa, buang di angkasa ke, wallahu alam lah. Tapi buang hanya Allah Taala yang tahu di mana. Dah buang, busuk pula bumi, kan darah. Bila dia buang bangkai, kesan-kesan darah-darah, cecai-cecai bangkai tu kan, mayat-mayat busuk. Doa lagi, turun hujan. Turun hujan sampailah bumi ni bersih, sebersih-bersihnya, sampai air hujan yang turun macam mutiara yang bersih. Itu cerita dia. Boleh lah, itu pegangan saya lah. Yang duk nampak-nampak apa semua tu, itu baru sikit daripada Ya'juj dan Ma'juj yang sebenar. Habis tuan-tuan, saya minta maaf, saya kena habiskan tuan-tuan untuk tajuk ni. Saya tak mau sambung. Akan datang kita sambung hadis yang ketiga kot noh, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'da tafarruqa ma'suma. ولا تجعل منا شقيا ولا محروما متولا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.